Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Hari ini kita akan berbincang mengenai al-wadi'ah. Seperti yang kita tahu, definisi al-wadi'ah terbahagi kepada dua, iaitu dari segi bahasa dan istilah. Maksud al-wadi'ah daripada segi bahasa ialah simpanan dan taruhan. Manakala dari segi istilah pula ialah satu akad perjanjian di antara pihak pemilik yang bersetuju menyerahkan atau mengamanahkan hartanya kepada pihak tertentu dengan tujuan untuk disimpan dan dijaga. Fuqaha Syafi'i dan Maliki juga mendefinisikan al-wadi'ah ini iaitu seseorang mewakilkan orang lain untuk menjaga barangan miliknya. Saya bagi contoh situasi iaitu Hani mengamanahkan Sofia untuk menjaga keretanya semasa Hani keluar mengerjakan ibadah haji. Okey, dalam situasi ini Hani merupakan pemilik harta dan Sofia merupakan orang yang diamanahkan. Seperti yang kita tahu, al-wadi'ah diimplementasikan di institusi kewangan atau perbankan Islam. Ia merupakan salah satu produk dalam sistem perbankan Islam yang ditawarkan kepada pelanggan, khususnya orang Islam. Ia merupakan salah satu alternatif kepada tawaran perbankan konvensional yang berunsurkan riba. Produk ini juga disebut sebagai akad al-wadi'ah, iaitu pemilik harta mengamanahkan atau menyimpan wangnya kepada pihak bank dengan tujuan untuk disimpan semata-mata. Seterusnya, ada sesiapa yang ingin menjelaskan mengenai dalil pensyariatan. Persilakan. Sebelum tu, saya nak bertanya mengenai wadi'ah ni, dari sumber apa yang kita boleh tahu tentang hukum-hukum atau hal-hal yang berkaitan dengan wadi'ah ini? Dari sumber apa yang kita boleh rujuk? Siapa yang boleh bagi penerangan? Okey, silakan. Okay. Nama saya Aisyah Fabian binti Abdullah dari kelas DP5F. Okey, berkenaan dengan soalan tadi, daripada sumber apa? Okey, daripada apa yang saya tahu, dia ada daripada sumber Al-Quran dan hadis. Okey, berdasarkan sumber Al-Quran, ianya satu akad yang bertujuan untuk saling membantu sesama manusia. Jadi para ulama fiqh diorang bersepakat menyatakan wadi'ah ni disyariatkan dan hukum menerimanya adalah sunnah. Okey, contohnya macam dalam surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya dan sesungguhnya Allah Maha Pendengar dan Maha Melihat. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala memerintah agar amanat ni disampaikan kepada yang berhak menerimanya atau wakil. Amanat ni hendaklah ditunaikan secara sempurna dan tidak ditunda-tunda dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya. So kalau dia tak serahkan kepada yang berhak menerima, sama je macam dia tak menyempurnakan amanat tu. Okey, korang tahu tak amanat ni macam mana? Okey, amanat ni dia ada banyak. Contohnya macam amanat ilmu, harta, amanat dari Allah dan amanat rahsia. Okey, kalau amanat ilmu tu contohnya macam ilmu yang diamanahkan oleh Allah kepada ulama. Contohnya macam ianya hendaklah dijaga, tidak disembunyi dan dikenakan hukum dan dengan sebaik-baiknya. Kalau amanat dari segi harta pula, amanat yang ni kita harus menjaga dan mengembalikan kepada pemiliknya dengan betul. Kalau amanat rahsia pula, okey, dia adalah kewajipan bagi kita untuk menjaga, menyimpan dengan sebaik-baiknya rahsia tersebut dan haram bagi kita membuka kepada orang lain tanpa izin. Okey, selain daripada itu, daripada surah Al-Baqarah ayat 283, akan tetapi jika sebahagian kamu mempercayai sebahagian
bahagian yang lain. Hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya iaitu berhutang dan bertakwa kepada Allah. Okey. Contoh macam kita bermusafir lalu kita berhutang atau memberi hutang tempoh. Macam dalam ayat tadi dia cakap okey, yang tadi tu memberi hutang, berhutang atau memberi hutang tempoh. Dia perlu ada surat perjanjian atau barang gadaian yang perlu yang pemberi hutang tu pegang. Kalau macam yang tadi akan tetapi jika sebahagian kamu mempercayai sebahagian lain. Jika pemberi hutang tu percaya kepada yang berhutang tu, dia tidak memerlukan apa-apa perjanjian, saksi atau barang gadaian. Hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya iaitu berhutang. So yang berhutang tu perlulah menyempurnakan bayaran hutang tu dengan amanah dan dia perlu bertakwa kepada Allah. Okay. Daripada sumber hadis pula dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah amanah kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. Kita sebagai orang yang diamanahkan perlu berlaku jujur dan perlu amanah dengan sesuatu yang kita buat. Dan jangan kita mengkhianati kepada orang yang telah mengkhianatimu. Sesungguhnya Allah akan memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada yang mengkhianatimu. Dan Allah juga Maha Mendengar dan melihat. Sekian daripada saya. Okey, nak tanya apa pula hukum atau pandangan ulama untuk wadiah? Kamu jawab. Saya akan terangkan mengenai perkara itu yang seperti apa yang saya tahulah. Okey, sebelum tu saya akan kenalkan diri. Terima kasih saudari Batisha atas soalan sebentar tadi. Nama saya Nur Amira Atika binti Amirdin dari kelas DP 5E, nombor matrik DPH 2019 24187. Jadi saya akan terangkan lebih lanjut mengenai hukum dan pandangan ulama mengenai wadiah ini. Seperti yang kita tahu, al-wadiah ini ialah akad amanah dan ia tidak dikategorikan sebagai akad jaminan. Tetapi sesuatu akad wadiah itu akan bertukar menjadi akad jaminan apabila barang wadiah itu berlaku kerosakan, penyelewengan, pengurangan atau lain-lain lagi. Jadi dalam wadiah ini terdapat 4 hukum iaitu sunat, makruh, wajib dan harus. Untuk yang pertama sunat iaitu al-wadiah dalam rangka tolong-menolong sesama insan yang seperti disyariatkan dan dianjurkan dalam Islam. Seperti Aina terangkan tadi, contohnya seseorang jiran tu dia amanahkan, contohnya Pak Abu, dia amanahkan jiran dia, Pak Ali, untuk jaga rumah dia semasa dia lakukan umrah atau haji. Okey, untuk yang seterusnya, hukum yang kedua makruh. Iaitu hal yang menyebabkan wadiah menjadi makruh apabila seseorang itu mempunyai keyakinan bahawa sebenarnya dia dapat menjaga barang wadiah bagaimana yang dikehendaki, tetapi dia meragui sekiranya barang wadiah itu tersebut dalam penjagaannya membolehkan berlakunya kerosakan pada barang wadiah tersebut. Contohnya dia diamanahkan untuk jaga barang wadiah kan, tapi dia yakin dia boleh jaga, dalam masa yang sama dia was-was, dia ragu-ragu sama ada boleh ke aku jaga barang ni, takut apa-apa berlaku nanti aku tak dapat mampu untuk tanggung kan, untuk penjagaan barang wadiah tu. Jadi kalau berlaku kepada situasi macam tu, dia ada berhak untuk terima atau tolak barang wadiah tersebut. Untuk hukum yang ketiga, wajib. Wajib bagi seseorang itu menerima wadiah terutamanya dalam keadaan yang terpaksa ataupun tiada orang lain untuk yang boleh dipercayai untuk jaga barang tu. Contohnya dalam kalangan adik-beradik kan, dalam keluarga sendiri, kita dah tak ada orang lain dah untuk amanahkan jaga barang kita. Hanya kakak kita seorang je kita percaya dia. Jadi wajib ke atas kakak tersebut untuk terima penjagaan ke atas barang wadiah itu. Ataupun contohnya dalam keadaan terpaksa. Contohnya dapur Pakcik Amin ni terbakar kan. Lepas tu Pakcik Amin ni perlukan tempoh berapa bulan untuk bersihkan balik rumah-rumah yang bahagian dapur yang terbakar tadi. Jadi dia minta tolong jiran dia tu untuk jaga
kambing atau lembu dia yang ada dekat kandang supaya dalam penjagaan yang baik. Tu jadi dia orang yang terima wadiah tu perlu amanah lah untuk jaga. Yang akhir sekali, hukum haram tu, hukum sesuatu penerimaan wadiah, barang wadiah itu menjadi haram kalau orang yang terima barang wadiah tu dia tak amanah untuk jaga barang wadiah tu. Itu berdasarkan hukum dalam wadiah ini. Jadi untuk dari segi pandangan ulama pula, dalam perbahasan wadiah ini ada beberapa perbezaan antara dalam kalangan para ulama dari segi pengertian wadiah, hukum menerima wadiah, cara memelihara barang wadiah, pengambilan keuntungan daripada akad wadiah dan menggantikan barang yang lain yang sama nilainya. Jadi dalam wadiah ni macam-macam pandangan para ulama berkaitan dengan wadiah ni. Ada yang kata boleh, ada setengah fuqaha kata tak boleh. Jadi untuk yang pertama, berdasarkan pengertian wadiah itu yang seperti yang diterangkan oleh Aina, dalam kalangan para ulama mengatakan bahawa jumhur ulama iaitu dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahawa wadiah didefinisikan sebagai orang yang diwakilkan untuk memelihara harta kepada orang lain dan melibatkan orang untuk memelihara harta dalam keadaan baik, sama ada melalui tindakan maupun isyarat. Jadi itu dari segi pengertian. Pendapat ulama dari segi hukum pula, Imam Malik berpendapat bahawa menerima barang wadiah tidak wajib sama sekali. Sedangkan menurut Ar-Rafi'i berpendapat bahawa penerima wadiah adalah orang yang sanggup menerima syarat yang tidak membebankan dirinya dan tidak perlu mengenakan bayaran penyelenggaraan. Jadi seperti yang saya bagi tahu tadi, orang yang terima wadiah ni dia kena yang betul-betul yang mampu jaga, pelihara barang tu dalam keadaan baik. Kalau dia tak mampu, jadi dia perlu tolak untuk terima barang wadiah tersebut, kecuali dalam beberapa situasi atau keadaan. Okey, sebahagian ulama lain pula berpendapat tentang wajibnya menerima wadiah ini jika pemilik barang wadiah tidak mendapatkan orang lain yang diamanahkan. Okey, untuk setakat itu saja. Jadi ada apa-apa soalan lagi ke? Sebab saya akan terangkan lebih lanjut mengenai pandangan ulama yang seterusnya. Mira nak tanya, Ya? Silakan. ada ke cara khusus nak memelihara barang al-wadiah ni? Lepas tu, ada satu soalan, kalau barang al-wadiah ni dia rosak ke hilang ke, boleh ke kita ganti dengan yang baru ataupun ada step-step ke? Mira, Okey, terima kasih saudari Fatin. Okey, untuk soalan yang tadi, okey, mengenai cara pemeliharaan dia, kita tak boleh kita contoh barang kita amanahkan orang, lepas tu orang tu pegang, dia kadang jaga kadang tak, mesti kita kalau dah diamanahkan kita jaga betul-betul barang tu kan. Jadi daripada pendapat ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahawa barang wadiah itu hanya menjadi tanggungjawab orang yang diamanahkan. Tapi daripada ulama mazhab Maliki pula berpendapat, dia mengatakan bahawa pihak keluarga yang turut bertanggungjawab atas barang wadiah adalah orang-orang yang dipercayai oleh penerima wadiah itu sendiri, seperti isteri dan anak dan pembantu rumah tangganya. Okey, dari segi dari pandangan ulama mazhab Hanafi pula, wadiah ini menjadi tanggungjawab orang yang bekerjasama untuk menjaga barang wadiah seperti rakan kongsi dalam perniagaan. Okey, Contohnya saudari Fatin tadi, dia diamanahkan untuk jaga barang wadiah. Jadi contohnya tiba-tiba Fatin ni dia tak dapat elak daripada kerja dia, jadi dia termis satu hari dia tak jaga lembu yang dah diamanahkan oleh jiran dia. Jadi dia boleh minta bantuan daripada ahli keluarga dia sendiri, macam tadi saya terangkan, iaitu isteri atau anak atau pembantu rumah. Dia boleh minta tolong, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu je. Tak boleh dia lepak kat rumah tak ada kerja, tiba-tiba dia tak nak jaga, sedangkan dia dah diamanahkan untuk jaga lembu tadi. Jadi Fatin perlu
perlu bagi tahu, maklumkan dekat orang yang dipercaya, contohnya isteri, Atin sebagai isteri. Jadi dia bagi tahu suami dia untuk jaga lembu tu dalam tempoh-tempoh yang dia tak dapat jaga. Okey. Dan untuk yang seterusnya tadi tu dari segi soalan dari segi menggantikan barang lain kan. Contohnya sebelum tu saya akan bagi tahu daripada pendapat Imam Malik, dia kata wadiah ini adalah tanggungan orang tersebut untuk menjaga barang wadiah, tetapi untuk menggantikannya dengan barang lain. Contohnya barang wadiah itu rosak. Contohnya lembu tadi tiba-tiba mati, tercekik batu. Selalu lembu makan rumput, tiba-tiba dia tak jaga sebabkan tu lembu tu tiba-tiba makan boleh makan batu pula kan. Jadi dia perlu gantikan barang wadiah yang diamanahkan tu sebab dia tak jaga. Tapi sesuatu tanggungan itu akan atau gantian satu barangan wadiah yang lain menjadi gugur kalau dia contohnya dia dah jaga yang sebaik yang mungkin tapi jadi juga benda tu. Kalau macam tu tak apa. Okey, untuk pandangan Abu Hanifah pula, dia mengatakan bahawa wadiah ini jika seseorang yang menggunakan barang wadiah ini sebelum mengembalikan kepada pemiliknya, maka dia harus menggantikannya dengan barang yang baru yang senilai dengan barang tersebut. Contohnya saya sendiri diamanahkan untuk menjaga seekor kuda. Tapi bila sampai tempoh yang saya perlu pulangkan kepada tuan pemilik barang wadiah ini, sebelum tu saya dah guna dah kuda ni. Saya pusing satu selangor ni kan. Jadi kalau saya dah guna barang tu, jadi pendapat Abu Hanifah ni dia mengatakan bahawa siapa yang terima barang wadiah tu yang yang dia amanahkan tu, dia kena ganti semula dengan barang wadiah lain sebab dia dah guna dah barang tu. Tu dari segi pendapat Abu Hanifah. Bagi para fuqaha yang lain, dia memberatkan penggunaan barang wadiah ini, iaitu sesetengah ulama mengatakan kalau berlaku sedemikian, ada yang mengatakan bahawa perlu membayar ganti barangan wadiah yang lain, tapi ada yang kata pula tak perlu. Jadi kita sebagai menjadikan mazhab Syafi'i sebagai landasan kita untuk kegunaan dalam kehidupan kita, kita ikut mazhab Imam Syafi'i. Okey, itu dari segi pandangan ulama mengenai penggantian barang yang lain. Okey, untuk dari segi pengambilan keuntungan dari barang wadiah ini, Abu Yusuf dan segolongan para fuqaha menetapkan keuntungan barang itu halal baginya walaupun ia melakukan wasab terhadap barang tersebut. Okey, untuk makluman siapa yang tak tahu, wasab ni adalah bererti mengambil sesuatu secara paksaan dan zalim dengan menguasai harta orang lain walaupun mempunyai niat untuk kembalikan. Contohnya saudari Aina. Aina dia pinjam contohnya dia diamanahkan oleh saudari Sepia untuk jaga beca. Contohlah dia ada beca. Lepas tu Aina ni dah diamanahkan, tapi Aina ni pula dia kerja jadi beca, dia pusing satu Melaka tu. Dia dah tak amanah kat situ. Jadi Aina ni dia dah berlaku zalim terhadap Sepia sebab gunakan beca yang telah diamanahkan, padahal Aina diamanahkan untuk jaga je, bukan untuk gunakan tu. Jadi Aina perlu ganti semula beca yang baru. Okey, dan dari segi untung yang dapat tadi kan, Aina dah pusing satu Melaka untuk bawa pelancong naik beca. Jadi untung yang Aina dapat tu Aina boleh ambil, tapi sesetengah ulama mengatakan bahawa untung dan barang wadiah itu hanya milik orang yang memberi barang wadiah, iaitu Sepia. Okey. Jadi untuk yang seterusnya pula, bagi menguatkan pandangan, para ulama merujuk hadis Nabi, iaitu sabda Nabi yang bermaksud tidak perlu jaminan bagi penerima wadiah yang baik atau tidak menipu. Jadi kontrak wadiah akan jadi kalau barang wadiah itu dia jaga baik-baik, dia tak ada berlaku kerosakan atau apa-apa, dia tak perlu bayar untuk ganti rugi barang wadiah yang baru.
Seterusnya pula kalau dari segi contohnya seseorang tu diamanahkan untuk jaga kereta dan dia diamanahkan untuk tidak mengalih kereta tersebut ke tempat lain. Tapi orang yang diamanahkan tu dia alih kereta tu. Hukum kat situ berdasarkan para ulama mengatakan bahawa kat situ tak apa, dengan syarat kalau dia alih kenderaan tersebut ke tempat lain dalam keadaan yang lebih baik atau sama keadaannya. Tapi kalau berlaku contohnya dia parking kereta tu dekat kawasan tengah-tengah jalan, siapa-siapa boleh langgar kereta tu. Jadi kat situ dah boleh merosakkan barang wadiah. Oleh itu kalau berlaku kerosakan dia perlu menggantikan barang yang baru. Sekadar itu sahaja daripada saya mengenai hukum dan pandangan ulama mengenai wadiah ini. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Batisha berkaitan dengan pihak-pihak yang berkontrak. Assalamualaikum. Sebelum itu boleh saya tanya, sesiapa boleh terangkan mengenai rukun atau syarat al-wadi'ah? Okay. Saya terhibur dengan contoh-contoh Mira tadi. Okay. Saya akan terangkan, okay. Sebelum tu, nama saya Alia Batisha binti Mat Tahir dari kelas DP 5F. So, rukun dan syarat wadiah ni ada 3. Satu, dua pihak yang berkontrak. Maksudnya dekat situ terdapat dua pihak, iaitu penyimpan, iaitu pemilik barang, dan penjaga simpanan. Okey. Kedua-dua pihak ni disyaratkan mestilah berkelayakan melantik wakil, kerana kontrak simpanan ni bermaksud mewakilkan sesuatu barang untuk disimpan. Dan yang kedua mestilah dia berakal, dan yang ketiga mestilah dia balik. Okey, tapi ada juga setengah orang yang tidak layak menjadi penyimpan ataupun penjaga simpanan, iaitu kanak-kanak, orang gila ataupun orang yang ditahan daripada membelanjakan harta dia. Okey, yang kedua adalah lafaz sirah, iaitu antaranya ijab dan kabul lah. Contoh dekat situ pemilik simpanan macam saya cakap saya minta tolong Fatin untuk simpankan barang saya. Contohlah saya minta disimpankan bukan kereta, baju. Jadi kat situ bila saya dah cakap Fatin simpankan baju ni boleh tak? Macam tu. So dia pun akan cakap, Fatin pun akan cakap okey boleh, ataupun dia terima simpanan tu. Jadi sebenarnya lafaz yang digunakan ni tidak semestinya dua-dua pihak yang mengucapkannya. Kalau seorang pun dah memadai lah. Maksudnya macam bila saya dah cakap Fatin boleh simpan baju ni, kalau dia cakap okey, itu pun dah menandakan yang dia bersetuju untuk menyimpannya. So itu pun dah memadai. Yang ketiga adalah barang simpanan. Barang simpanan ni adalah barang yang bukan dari jenis barang yang mudah rosak. Macam tu. So antara barang-barang yang boleh disimpan ataupun boleh diwadiahkan tu macam duit, wang ke, harta benda kita, macam benda-benda yang berharga, emas, macam tu. Lepas tu dokumen ataupun surat tanah ke, benda-benda yang bernilai dan berharga. Macam tu. So itu saja. So saya serahkan kepada Fatin untuk menerangkan. Tapi sebelum tu saya nak tanya, ada tak siapa-siapa tahu tentang aplikasi dalam wadiah? Batisha, ada soalan berkenaan dengan aplikasi wadiah tu, tak apa saya terangkan, walaupun semua pun dah
Pernah yang nawai kecap. Okey. Sebelum tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya perkenalkan nama saya Fata Adila binti Muhammad Al-Hasir dari kelas BP5A. Baik, untuk soalan tadi, aplikasi Al-Wadi'ah ni terdapat dua jenis, iaitu yang pertama adalah Yad Al-Amanah dan yang kedua adalah Yad Al-Damanah. Okey, boleh catat ya sebab tak nak confuse sebab dia punya perkataan ni lebih kurang dekat-dekat je. Untuk aplikasi Al-Amanah ni, ia merupakan pihak yang diamanahkan yang juga dikenali sebagai Al-Maudah yang tidak boleh, saya ulang, tak boleh nak guna ataupun manfaatkan barang Al-Wadi'ah, iaitu barang yang dititipkan. Okay, syarat dia pula harus benar-benar menjaga sesuai dengan kelaziman. Al-Maudah ni juga dia boleh minta bayaran kepada penitip sebagai biaya penitipan. Senang cakap cas lah, cas ataupun yuran. Okay, penitip ni sinonim dia Al-Maudi, iaitu penyerah Al-Wadi'ah. Orang yang penyerah Al-Wadi'ah ni orang yang nak diamanahkan lah. Jelas? Jelas tak? Jelas. Okay, yang tu untuk Al-Amanah. Okay, sekarang kita teruskan dengan Yad Al-Damanah. Yang ni pula berbeza. Al-Maudah boleh guna manfaatkan barang Al-Wadi'ah ni, tapi dengan izin pemilik ni, dan menjamin, Al-Maudah ni dia menjamin untuk kembalikan simpanan tersebut sewaktu pemilik nakkan kembali harta atau barang Al-Wadi'ah ni. Setakat ni ada apa-apa soalan sebelum saya teruskan? Teruskan. Untuk aplikasi Wadi'ah Al-Damanah ni dia selalu diaplikasikan dalam prinsip perbankan. Macam saya analisa dulu, dia biasa selalu ada dalam institusi perbankan. Di mana dia orang panggil giro dengan tabungan. Okay. Kalau nak senang faham lah, giro ni bahasa mudah dia akaun semasa, dan tabung berjangka ni maksudnya akaun simpanan. Jadi pihak bank yang bertanggungjawab dalam menguruskan aplikasi Al-Damanah ini, iaitu yang tadi lah, current account dengan saving account, sebab ia memerlukan kos dalam perbelanjaan. Sebab itulah bank boleh cas bayaran tertentu kepada pelanggan bagi menjaga wang simpanan, sijil, emas, barang kemas dan sebagainya. Macam Basha tadi kata lah, barang Al-Wadi'ah ni dia barang yang bernilai. Kan? Korang biasa tak tengok penyata akaun korang? Biasa tak? Biasa? Biasalah juga. Kenapa? Kalau biasa lah, mesti korang perasan ada macam dalam penyata akaun tu ada macam hak sering ni. Perasan tak? Perasan, tapi time PKP tak perasan pula. Sebab jarang keluar. Okay, cepat tu. Nak lepas ni boleh tengok balik ya. Okay, yang tu lah orang panggil apa? Bank charge untuk max charger. Max charger. Kan charger kepala charger tu tau, tapi charge. Itulah, kalau biasa kan RM1 kan. Tapi berdasarkan information yang saya dapat, setahun dia akan tolak RM8. Yang tu lah cara yang saya akan kalau tu macam kenapa ada orang tolak RM1 ni kan? Charge bank yang dengan bank tu lah. Okay, dalam tempoh kawalan dan penjagaan juga, bank boleh guna harta dan harta tersebut juga boleh diambil ataupun dikeluarkan oleh tuannya anytime. So, sebab barang Al-Wadi'ah ni hak Al-Maudi kan. So, bila dia nak guna barang tu, dia serah dia lah. So, Al-Maudah ni tak boleh nak halang Al-Maudi ni nak guna harta. Okay. Lepas tu, tetapi kan, kalau bank, contoh dia guna barang Al-Wadi'ah tu, dia dapat untung. Dapat untung, semasa guna harta tersebut, maka itu adalah hak bank. Dan bank akan bagi sikit keuntungan kepada tuan mempunyai harta. Ini dekat sini.
semua dan juga kemungkinan kerugian. Namun tak salah kalau pihak bank nak beri intensif berupa bonus dan jumlah yang tak ditentukan dalam persentage secara advance, tapi merupakan kebajikan dengan direksi sepenuhnya. Maknanya keuntungan tak semestinya, macam mana nak cakap, tak semestinya berupa wang je lah, tapi boleh juga dalam bonus kan. Lepas tu kita masuk sedikit pasal giro tadi lah, giro dengan tabungan berjangka ni, dia ada sikit berbeza dia. Pihak bank terima deposit daripada Al-Maudi ni, sebabkan Al-Maudi ni nak penjagaan yang selamat dan kemudahan penggunaan wang mereka dalam bentuk akaun simpangan di bawah basic Al-Wadiah. Macam contoh lah, orang dulu-dulu kan dia tak ada bank kan. So biasa orang dulu dia simpan bawah bantal kan. So nak dia siapa nak jaga, nak jaga. Kalau benda tu hilang, kita tahu siapa yang curi. So pihak bank lah yang jaga, kita jumpa, lepas tu kita tak guna, kita pergi je dekat ATM, kita tekan keluar duit. Make sure dalam akaun tak ada duit lah, jangan tak ada duit, sebab kalau tekan-tekan tak ada duit kan. Lepas tu bank kena minta izin sebelum nak gunakan apa-apa harta daripada Al-Maudi ni. Mungkinlah kalau bank tak minta izin, lepas tu nanti juga kita punya ni juga tak nak kan. Jadi setakat tu untuk penjelasan saya tentang aktiviti Al-Wadiah ni. Okay, saya rasa dah cukup hujung ke perbincangan kita ni. Terima kasih kepada saya. Ya, Mira, Manisha. Boleh ke buka mic? Okey, sebelum tu saya nak minta maaf kalau apa yang contoh saya berikan tadi tu menyinggung mana-mana pihak. Dan harap apa yang dikongsikan tu boleh digunakan pada masa akan datang. Saya juga harap penjelasan saya tadi faham lah. Tak confuse. Dia pun begitulah. Bye-bye. Saya memang lembu sangat. Lembu tercekik batu. Boleh pula tercekik mata je. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih atas perkongsian hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.